Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran tentang beriman kepada kitab. Okey, sebelum tu Muallimah nak tanya, beriman kepada kitab adalah rukun iman yang keberapa? Beriman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Dan hari ini kita akan sambung tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Okey, kita akan belajar tentang 4 kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Okey, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Okey, Zabur, Injil, Taurat diturunkan secara serentak, manakala Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Okey, kitab-kitab ini, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran diturunkan sebab apa? Diturunkan sebab sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka. Okey, faham? Okey, seterusnya kita akan sambung mengenai kitab Zabur. Okey, kitab Zabur ni telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud untuk kaumnya Yahudi ataupun kita panggil sebagai Bani Israel. Okey, antara kitab Zabur, Taurat dan Injil, kitab Zabur ni adalah kitab yang isi kandungannya paling besar. Maksudnya isi kandungannya paling banyak. Di antara Zabur, Injil dan juga Taurat, kitab Zabur ni dia punya isi kandungannya paling banyak di antara kitab-kitab yang 3 ni. Dan kitab Zabur tu dalamnya dia menceritakan tentang perkabaran, zikir, cerita, doa dan lain-lain. Okey, sekarang kita sambung tentang kitab Taurat. Okey, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaum dia. Siapa nama kaum dia? Kaum dia bernama Bani Israel. Okey, Allah telah turunkan kitab Taurat ni kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya yang bernama Bani Israel. Okey, isi kandungan dalam Taurat tersebut telah diubah suai oleh pendeta-pendeta. Pendeta tu maksudnya apa? Pendeta tu maksudnya orang yang kuat dalam agama. Dia ubah suai kitab tu, dan sampai sekarang kitab Taurat tu tak boleh pakai lagi. Maksudnya isi dalam kitab Taurat tu tak boleh dipercayai. Kita tak boleh guna isi kandungan dalam kitab Taurat. Tapi dalam masa yang sama kita kena percaya bahawa kitab Taurat tu Allah telah turunkan untuk Nabi Musa. Dan dalam kitab Taurat tu dia sebenarnya menceritakan tentang syariat Nabi Musa dan juga tentang perkabaran Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita terus kepada kitab Injil. Kitab Injil ni pula telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya juga. Siapa nama kaumnya? Bani Israel. Okey, seterusnya dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dia menceritakan secara khusus tentang umat Nabi Isa. Okey, dan dalam kitab tu juga telah diubah suai oleh orang Kristian. Sebagai panduan hidup mereka. Dia ubah sebab apa? Dia ubah sebab dia rasa dengki dengan Nabi Muhammad, iaitu Nabi yang terakhir, yang lahir daripada bangsa Arab dan bukan daripada kalangan mereka. Dia rasa dengki dan kemudian dia ubah kitab Injil tu untuk menjadi panduan orang Kristian. Okey, tapi dalam masa yang sama kita kena percaya bahawa kitab Injil ni Allah telah turunkan kepada Nabi Isa, walaupun dalamnya isi kandungannya telah diubah suai oleh orang Kristian. Okey, dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Okey, kitab Al-Quran ni Allah telah turunkan kepada siapa? Al-Quran ni Allah telah turunkan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak akan diubah sampai hari kiamat dan sampai bila-bila. Maksudnya ada 4 kitab, Zabur, Injil, Taurat. Ni semuanya telah diubah oleh orang Kristian, tapi Al-Quran ni tidak akan dapat diubah dan dia akan tetap kekal sampai hari kiamat.
Dan siapa yang mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah akan selamat dunia akhirat. Okey, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sebagai satu mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu dia menceritakan tentang peringatan, kisah, ajaran, hukum para nabi dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran ini isi kandungannya tidak akan berubah-ubah. Okey, dan dalam Al-Quran tu, Al-Quran ni diturunkan secara 3 berperingkat. Yang pertama daripada Lut Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah, kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey, kemudian orang yang berpegang pada Al-Quran ni tidak akan sesat dalam hidup dia sampai bila-bila. Dan orang yang berpegang pada Al-Quran ni Allah akan sentiasa jaga. Okey, itu sahaja daripada Muallimah. Sekian, terima kasih.